Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam bab 7 tajuk graf gerakan Matematik tingkatan 4 KSSM. Standard pembelajaran 7.2.1 melukis graf laju masa. Baik, berikut adalah graf laju masa di mana paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan, manakala paksi mengufuk merujuk kepada tempoh masa yang diambil. Dan kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa, iaitu pecutan. Dan berikut adalah perkiraan pecutan merujuk kepada perubahan laju dibahagi perubahan masa. Imbas semula, beberapa formula yang akan digunakan dalam pengiraan bagi bab ini. Baik, perhatikan strategi melukis graf laju masa. Yang pertama, pilih skala yang sesuai. Kedua, plotkan titik-titik berdasarkan pasangan nilai dan kita sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris. Baik, lihat contoh 1. Kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per jam dan T ialah masa dalam jam. Lukis satu graf laju masa yang mewakili pendaratan kapal terbang tersebut untuk tempoh 0 hingga 0.5. Baik, di sini perhatikan tidak ada sebarang penggantian nilai, maka pelajar perlu mengganti beberapa nilai terlebih dahulu sebelum mula melukis graf. Baik, rujuk di sini, cikgu akan gantikan nilai T. Bila T adalah 0, nilai V bersamaan 800. Okey, dan sekiranya T adalah 0.5, nilai V adalah 0. Langkah pertama, pilih skala yang sesuai dan kemudian plotkan titik-titik yang diperolehi. Dan di sini sambungkan ke semua titik-titik dengan menggunakan pembaris. Jadi pelajar perhatikan lukisan graf ini telah pun siap. Okay, standard pembelajaran 7.2.2 membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Baik, rujuk graf laju masa. Luas di bawah graf adalah merupakan jarak yang dilalui oleh sesuatu objek. Dan di sini kita perlukan beberapa formula luas, iaitu di sini kita ada luas trapezium bersamaan dengan 1/2 darab A tambah B darab C. Manakala bagi segitiga, luas segitiga adalah bersamaan dengan 1/2 darab A darab B. Lihat contoh 2. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang berikut. Baik, di sini pelajar perhatikan luas di bawah graf merujuk kepada bentuk trapezium. Dan pengiraan jarak boleh dikira melalui luas trapezium seperti berikut dan jaraknya adalah bersamaan dengan 6 kilometer. Lihat contoh 3. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang berikut. Baik, di sini perhatikan pada paksi mencancang, unit yang digunakan untuk laju adalah kilometer per jam. Manakala, unit yang digunakan untuk paksi mengufuk adalah dalam unit minit. Maka, penyelesaiannya adalah seperti berikut. Dan perhatikan di sini, untuk masa 6 dibahagi 60 kerana perlu ditukar unit minit kepada jam. Dan jarak adalah bersamaan luas trapezium. Okay, dan pengiraannya adalah seperti berikut.
Standard Pembelajaran 7.2.3 mentafsir graf laju masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Rujuk graf laju masa yang cikgu tunjukkan di sini. Dan perhatikan untuk pergerakan ini adalah merupakan gerakan dari P ke Q, Q ke R dan R ke S. Dan pelajar perlu mentafsir maklumat yang diperolehi daripada graf laju masa berikut. Baik, kita pergi dahulu gerakan dari P ke Q. Di sini, kelajuan objek bertambah dari U meter per saat ke V meter per saat. Kecurunan graf bernilai positif, maka kadar perubahan laju terhadap masa juga bernilai positif. Dan pecutan ditakrifkan sebagai perubahan laju dibahagi perubahan masa. Manakala luas trapezium A iaitu luas di bawah graf PQ mewakili jarak yang dilalui. Lihat kedudukan QR. Di sini tidak ada perubahan laju terhadap masa iaitu kecerunan sifar kerana objek bergerak dengan laju seragam. Maka luas segi empat tepat B iaitu luas di bawah graf QR mewakili jarak yang dilalui. Baik, lihat gerakan dari R ke S. Di sini berlaku nyah pecutan kerana kelajuan objek berkurang. Tidak ada perubahan arah iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Dan luas segitiga C iaitu luas di bawah graf RS mewakili jarak yang dilalui. Okey, baik kita lihat beberapa formula lain yang perlu ada dalam pengiraan ini iaitu laju bersamaan dengan jarak dibahagi masa dan pecutan adalah bersamaan dengan laju dibahagi masa. Baik, di sini kita akan lihat beberapa istilah-istilah dan maksudnya yang akan digunakan dalam menjawab soalan berkaitan. Baik, jarak ialah ukuran jauh atau ruang di antara dua titik. Manakala sesaran adalah bersamaan jarak vektor dari suatu titik tetap diukur dalam arah tertentu. Laju adalah bersamaan dengan kadar perubahan jarak terhadap masa dan hal laju adalah bersamaan dengan kadar perubahan sesaran objek pada arah tertentu terhadap masa. Lihat contoh 4. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan suatu motosikal untuk tempoh 50 saat. Huraikan gerakan motosikal untuk 20 saat yang pertama dan semasa laju seragam. Baik, kita bincang terlebih dahulu soalan A. Untuk 20 saat yang pertama, ianya merujuk pada kawasan yang cikgu lorekkan berwarna merah. Baik, di sini kita boleh kira kadar perubahan laju bagi motosikal tersebut dan kita akan dapat negatif 0.75 meter per saat kuasa 2. Di sini sebenarnya negatif 0.75 meter per saat kuasa 2 juga merupakan pecutan. Dan cikgu perhatikan ya di sini ya, cikgu gantikan negatif 0.75 meter per saat kuasa 2 sebagai nyah pecutan 0.75 meter per saat kuasa 2. Dan untuk menghuraikan gerakan motosikal dalam 20 saat yang pertama, pelajar perlu menuliskan seperti berikut, iaitu motosikal mengalami nyah pecutan 0.75 meter per saat kuasa 2 dalam tempoh 20 saat. Namun begitu, untuk menghuraikan gerakan motosikal, kita juga boleh menghuraikan seperti berikut, iaitu hanya nyatakan kelajuan motosikal berkurang dari 35 meter per saat kepada 20 meter per saat dalam tempoh 20 saat. Pelajar juga boleh menggunakan kaitan jarak iaitu luas di bawah graf merujuk kepada luas trapezium.
Iaitu ini adalah formula bagi pengiraan luas trapezium dan jarak yang dilalui oleh motosikal tersebut adalah 550 meter. Dan huraian gerakannya adalah seperti berikut. Motosikal bergerak sejauh 550 meter dalam tempoh 20 saat. Perhatikan soalan B. Huraikan gerakan motosikal semasa laju seragam. Baik, di manakah sepatutnya laju seragam? Baik, cikgu lorekkan dengan berwarna merah. Itu adalah rantau untuk laju seragam. Dan untuk mengira jarak, ianya adalah bersamaan dengan luas segi 4 tepat. Dan pengiraannya adalah seperti berikut. Huraian motosikal kita boleh tuliskan sebagai motosikal bergerak sejauh 600 meter dengan laju seragam selama 30 saat. Atau motosikal bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat selama 30 saat. Kedua-dua jawapan adalah betul, jadi pelajar boleh pilih sama ada nak menjawab dari segi jaraknya ataupun boleh menjawab dari segi laju seragam. Standard pembelajaran 7.2.4 menyelesaikan masalah melibatkan graf laju masa. Lihat contoh 5. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kenderaan. Graf OAB mewakili gerakan kereta Encik Zabadi dan graf CD mewakili gerakan teksi yang dipandu oleh Encik Low. Diberi beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Hitung nilai V. Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Jarak kereta OAB merujuk kepada bentuk trapezium yang dilorekkan berwarna merah dan formulanya adalah luas di bawah graf 1/2 darab V tolak 10 darab 24 tambah 16 dan jarak teksi merujuk kepada lorekkan berwarna hijau iaitu luas di bawah graf bagi CD dan di sini formulanya adalah seperti berikut. Dan cikgu permudahkan nilai V adalah bersamaan dengan 30. Lihat contoh 6. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat untuk 3 saat yang pertama. Baik, di sini diperhatikan kawasan lorekkan yang berwarna merah dan kadar perubahan lajunya cikgu kirakan cikgu akan dapat 6 meter per saat kuasa 2. Soalan B. Jarak yang dilalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. 10 saat yang pertama cikgu lorekkan dengan warna merah dan di sini penyelesaiannya adalah merujuk kepada luas di bawah graf. Dan ianya adalah bersamaan dengan 273 meter. Hitung nilai T jika magnitud kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitud kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Baik, di sini pengiraan kadar perubahan laju merujuk kepada pecutan. Okey, dan cikgu kira berdasarkan kecerunan graf. Dan pengiraannya adalah seperti berikut. Nilai T bersamaan 15. Lihat contoh 7. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Johan untuk tempoh 16 saat. Hitung jarak dalam meter yang dilalui
semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Dan nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter per saat. Terlihat penyelesaian untuk soalan A iaitu pengiraan jarak dalam meter yang dilalui dalam laju seragam. Baik, di sini bila laju seragam ianya merujuk pada rantau yang cikgu lorikkan dan pengiraannya adalah merujuk kepada jarak atau luas di bawah graf. Ianya adalah bersamaan dengan 192 meter. Baik, perhatikan soalan B. Hitung nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter per saat. Baik, untuk mengira laju purata, perlu ada pengiraan untuk jarak yang dilalui dan masa yang diambil. Oleh itu, untuk mengira jarak yang dilalui, rujuk pada pengiraan luas di bawah graf. Iaitu, cikgu dah lorikkan dengan warna merah dan pengiraan jarak adalah seperti berikut. Dan jarak yang diperolehi ini, kita masukkan dalam formula untuk laju purata, iaitu jumlah jarak yang dilalui yang telah pun kita kira sebentar tadi, dibahagi dengan masa iaitu 12 saat bersamaan 14 meter per saat. Seterusnya, cikgu buat pengiraan dan nilai V adalah sama dengan 18 meter per saat. Baik, di sini cikgu nak buat rumusan bahawa bagi graf laju masa, perhatikan pada garisan yang mengufuk. Di sini ya, perhatikan pada waktu laju seragam bermaksud ada pergerakan, cuma tidak ada pecutan. Okey, manakala bagi graf jarak masa, bagi garisan yang mengufuk, ianya merujuk kepada keadaan pegun. Dan di sini tidak ada pergerakan. Jadi pastikan pelajar-pelajar dapat membezakan perbezaan di antara graf laju masa dan graf jarak masa. Okey, dan di sini cikgu nak ingatkan juga bagi graf laju masa, kecerunan graf merujuk kepada pecutan atau nyah pecutan, manakala bagi graf jarak masa, kecerunan graf merujuk kepada laju sesuatu gerakan. Baik, jumpa lagi dalam video yang akan datang dan pastikan pelajar membuat latihan pengukuhan untuk meningkatkan kefahaman dan pastikan like dan subscribe channel Cikgu Fazlun dan share video ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.